Dengar tak suara saya? Kenapa saya tak dengar? Dengar, doktor. Oh, oh okey. Dia macam lag kan? Dengar macam bercakap dia lambat sikit. Cover. Yang saya tulis dekat Telegram tu jelas kan? Okey, saya buka dekat chat juga. Chat. Yang final tu jelas lah kita ada 4 topik, tapi ikutkan dekat DCI 2 topik je, bond dengan mortgage tu dia combine. Yang ini kita split lah. Ini bab 7 dekat buku teks. Siapa yang ada buku teks, baca slides and buku teks. Mungkin kalau you nak share notes tu, nak share dengan kawan-kawan nota, kalau rajin scan, share lah. Untuk 2 bab ni lah, lebih banyak lah. Untuk detail dekat buku teks, sebab kita fokus untuk ni. Sebab untuk bond ni, bond dengan mortgage ni dia masuk dua-dua. Dia masuk MCQ, banyak juga 20 lebih soalan. Dan dia masuk dekat bond macam lebih 10 lah. Yang mortgage pun lebih 10, 20 lebih. Lepas tu untuk mortgage dia masuk structure ataupun essay. Maknanya satu soalan satu. Q1 tu satu topik je. Jadi fokus pada yang buku tu lah. Kalau yang tu sudah submit assignment semua, boleh fokus untuk ni. Kalau untuk topik equity, stock market lah. Equity tu maksudnya stock market. Saya akan bagi kemudian minggu depan lah, sebelum kelas minggu depan. Sementara tu you bacalah dulu slide, buat siapkan tugasan yang belum siap. Okey. Tadi saya nak semalam dah buat, tapi saya sesema kalau pagi rest dom. Tapi dah okey dah. Jadi saya makan apa entah dia tersilap makan, dia itulah kan alergi. Tak berapa itulah recording. Tapi you fokus pada content je lah, sebab nak ulang yang sama. Kalau tu you boleh, kalau rasa malas nak ni, you boleh type dekat chat. Sebab kelas ni I plan for only 30 minutes. 30 minit sahaja. Kalau nak tanya yang ini, sebab yang ini saya dah record dekat recording. Boleh saya tak letak dekat klip lagi, nanti saya letak dekat klip kemudian. Tadi saya boleh bagi link, tapi saya macam ingat bagi link dia akan tu saya bagi download. Tadi lambat nak download, lepas tu nak upload dekat Telegram pun dia ambil masa juga rupanya. Okey. Saya tak on video Saya sesama baik dah, tapi dia macam tak berapa elok rupa. Okey. Tak ada masalah sangat bond kot, saya rasa. Dia pasal what is bond, karakteristik dia. Lepas tu ni sebab kita fokus pada yang chapter 8 tu valuation. Jadi itu saya tersilap ambil. Yang ini dia fokus pada bond market. Secara umumnya bond market Terengganu. Pasaran hutang lah, debt market. Okay. Okay, yang ini dah ni. Ada siapa nak tanya tak? Saya malas nak ulang ayat. Yang ini karakteristik lah, suppose student kena tahu. Long term debt kan. Di isu bagi siapa, dan yang paling utama dia jangan tertukar lah, sebab soalan saya rasa saya nampak saya punya trend, saya tak ada bagi soalan susah pun. Kalau student tu insyaAllah boleh jawab lah, you preparekan macam well prepared dari segi notes, ada dekat ni kan. Cuma yang technical problem line kena okey, sebab masa jawab tu dia saya mungkin akan bagi 4 jam. Jadi dia ada section A. Section A ni MCQ. Jadi MCQ tu you boleh jawab asing lah. You masuk MCQ dulu, jawab mana dulu tak kisah. Section B, sebab dia dekat klik, kita buat mungkin buka 2.5 sampai. Saya nak tanya, dah jawab, dah dapat date exam tak?
Date exam dah dapat belum? Belum lagi doktor. Kalau saya letak 4 jam, kalau saya tak tahu saya dapat pagi ke petang, bila pun memang saya tak tahu. Jadi kalau petang 2.30 sampai 6.30, kalau ada teknikal mungkin saya drag sampai pukul 7 lah. Basically dalam 4 jam. Kemudian you nak jawab section A dulu ke section B dulu ke, dia separate. Tapi saya belum masukkan lagi soalan pun. Lagi lah dekat sistem. Nanti minggu start masuklah nanti. Nanti saya akan tu lah. Ya, kau masuk awal-awal bocor apa kan. Lepas tu yang ini kalau you yang penting kat sini ialah dari segi issuer tu siapa. Issuer tu deficit dan dia adalah borrower lah. Maknanya jenis bond tu dia ikut siapa yang issuer. Kalau yang issuer tu company dia panggil corporate bond. Kalau yang issuer tu pihak berkuasa tempatan, kalau dekat US dia memang popular lah kan. Macam kita tak ada PBT, macam kita majlis pembandaran, kita ada cadangan itu tapi dia adalah benda-benda isu tu kan. Maknanya dia ada siapa yang ikut, siapa yang deficit unit yang nak perlukan fund, kita borrower lah tu kan. Dan bond tu dia bila you tengok valuation dia ada dua komponen, iaitu kupon interest rate, kupon payment tu, dan dia punya par value ujung tu. Maknanya dia terikat untuk bayar annual kupon tu atau bayar nilai par tu pada sekali yang lump sum tu di hujung tempoh matang. Yang kupon payment tu dia bayar tiap-tiap tahun atau ikutlah, kalau semi tu 2 kali setahun gitu je. Bond ni ada MCQ ada dalam belas soalan lah. Tapi less than 15. Saya ingat saya. Yang ini maksudnya yang ini ni you yang tengok yang mana ialah issuer of bond. Yang ini lah. Yang ini adalah deficit lah. Issuer sebab dia ni, yang ini investors tau, individual investor ataupun institutional lah. Dia beli ataupun dia purchase the bond. Lepas tu yang ini dia issue the bond pada ni kan. Lepas tu tujuan dia, matlamat dia untuk apa? Kalau pembendaharaan negara tu tujuan dia untuk government punya itulah. Kan? Kalau federal ni kerajaan persekutuan government punya lah, untuk dia punya government punya expenditure apa. Tujuan-tujuan berkaitan lah. Local municipal ni government juga tapi dia lebih yang small kan, local yang itulah, kalau kita macam state ke kan. Ni company ni dia tujuan dia guna fund tu melalui hutang lah, sumber hutang lah, capital dia tu kan. Untuk expand the operation etc lah. Ni basically. Kemudian okay, belum dapat date lagi. Nanti kalau you all kadang-kadang student dulu kan, nanti you dah dapat date dengan time, hantar dekat ni Ashraf. Bagi tahu kat Telegram group kan, takut saya termiss. Jadi saya takut dia punya paper saya ni first day kan. Okey, tapi dia minggu ke-15 dia ada study week kan? Ada study week tak? Tapi make sure you Ada doktor. Ada doktor. Ada. Rasanya 3 hari macam tu je saya. Study days lah dia bagi 3 hari. Bukan seminggu lah kan. So yang ni no common je, you issue bond sebab you nak dapat modal. Tu the investor ni yang bond holders tu lah. Yang bagi duit tu kan, yang surplus tu. Dia dua pihak kan, gitu je lah. Ini yang utama biasanya itu bond ialah yang commercial bank, sama dengan mortgage lah. Actually mortgage dengan bond ni dia bawah debt market. Cuma bond ni dia ada karakteristik dia, ciri-ciri dia beza dengan mortgage. Sebab mortgage tu dia fokus pada hartanah kan, property, bangunan, rumah. Itu maksudnya mortgage. Jadi untuk real estate ataupun hartanah tu diguna istilah mortgage. Ini pasal bond yields lah. Kan yang you belajar RD, you calculate tu kan, ataupun YTM tu kan, dalam valuation tu. So dari pihak issuer ataupun borrower ni, dari pihak lender, investor. Ni discount rate dia. Ni dia MCQ je lah. You
You baca, kalau ada textbook lagi bagus. You baca, you extract notes dari textbook, you ada slide dan you letak tepi. Jadi you baca-baca dulu, mana masa MCQ tu, maknanya benda tu juga refer mana. Sebab it's like macam open book juga. Untung kalau dekat Dewan Perpesaan you tak boleh refer. Cuma you kena well prepared. Macam ini treasury bond. Treasury bond ni pendaharaan lah, government bond kan. So treasury ni biasanya rate dia rendah lah. Tapi dia punya yield ni dia punya relationship between bond you belajar tu kan, premium bond issue at par value, bond issue at discount, bond issue tu, yang tu lah bergantung pada loanable funds, jumlah yang nak tu kan dipinjam lah. Dan dia ada kait dengan credit crisis ni yang relate dengan mortgage tu lah yang kita cover tu. Ni common sense juga, kalau interest rate low biasanya orang banyak meminjam lah kan. Takkanlah nak pinjam masa you kena bayar interest rate tinggi kan. Yang tu memang dia tak rational lah. Jadi orang akan lebih menggalakkan orang buat borrowing, buat kredit. Lepas pinjam spending lah, sama ada beli rumah, beli kereta. Lepas tu dan stimulate the economic growth. Itu basic lah kan. Ada apa lah sini. Kalau you baca betul-betul, need to finance ni expenditure dia, tujuan dia you issue treasury notes ni dia debt juga, dia lebih yang membezakan note bond ni dari segi tempoh lah, duration dia punya period dia, tempoh masa dia. Kalau dari segi ni sebab saya boleh ambil attendance dekat Webex juga selain daripada Google Note, tapi saya ambil dua-dua. Jadi kalau you terkeluar masuk tu dia ada lah 2 kali, kalau 3 kadang line tak berapa bagus kan. Kalau you rasa nak tanya you boleh check pun, kalau voice ke, saya pun tak ni. Treasury and Federal Agency persekutuan dia panggil kan. Kerajaan lah, basically government lah kan, tapi dia ada pecahan-pecahan tu je. Treasury bond auctions. Kalau ada kot dalam soalan MCQ kan. Competitive bid, non-competitive bids kan. Dari segi inilah dia punya spesifikasi dia, spek dia macam mana. Okey. Dia bid lah, dia letak harga, dia bida kan. Macam mana proses trading ni dekat treasury bond, dia melibatkan dekat secondary market dan melibatkan broker, maknanya dia ada dealer. Lepas tu dealer tu akan dapat untung daripada perbezaan the spread between harga beli dengan harga jual lah. Harga jual. Harga jual sebab dia ada macam orang tengah lah. Orang tengah yang menghubungkan dealer ni. Dia ambil tu. Dia dapat untung daripada perbezaan harga, ataupun sekarang ni kalau elektronik dia charge commission. Gitu. Dan sekarang banyak online lah. Quotation semua you boleh dapat online. Dan kita semua online. Yang ini street ni dekat US lah. Dia tak pasti kat Malaysia macam tak ada. Basically ni dia punya bentuk karakteristik yang dia tu lah, dia buat kaedah lah untuk membezakan antara principal only dengan interest only bond. Dia macam, tapi ini untuk treasury bond sajalah. Dia punya ciri-ciri tu. Separate trading registered. Dia interest dengan principal tu lain. Dia ada tu. Dia ada sistem dia. Sistem dia kat US ni. Dia panggil street sistem dia. Dia panggil street treasury bond, tapi yang keluarkan dia ialah financial institution lah. Termasuk bank ke bukan bank. Kemudian nama-nama bond yang di bawah Treasury and Federal Agency. Tengok, kalau baca tu tengok tajuk atas yang besar tu. Okey. Dia dikeluarkan oleh saving bonds ni, tapi dia issued by Treasury, but kita boleh dapat beli ni, kalau as investor you boleh beli daripada bank, daripada institusi kewangan. Gitu. Ni yang US punya senario, dekat saya pun tak pernah terlibat dalam pembelian bond ni.
prosesnya memang kalau you pergi practitioner memang a bit different, tapi dia punya asal dia lebih kurang sama. Kalau you dah ada basic-basic ni, you boleh adapt dengan cepat insyaAllah. You terlibat lah dekat ni. Kalau you kerja kat pembendaharaan kan, kadang-kadang dekat bank negara, dekat bank negara dia ada corporate finance punya department pembendaharaan. Itu yang department yang famous, yang macam nak masuk tu yang macam hanya dia memang ambil cream lah. Kalau you join bank negara memang nak masuk department corporate finance, department pendaraan, memang dia ambil yang tu lah. Lepas tu Federal Agency Bond. Namanya agency bond yang dibuatkan Jabatan Persekutuan, sebab yang ini dia debt kan, bond ni debt. So dia yang ini, tapi Fannie Mae ni macam nama orang kan, sebenarnya dia agensi kerajaan lah. Dekat US, kat Malaysia tak ada sebab buku US kan, tapi basically kita pun ada. Kalau tu yang perumahan, tapi saya tak berani kan, kena check balik, jadi saya tak ada tak pergi check, tak kena check balik maklumat. Tapi kita ada yang berkaitan ni, tapi kita perumahan negara, tapi kena check balik perumahan negara tu bawah siapa dia punya structure kan. Sebab okey. Kecuali kita kena bagi macam talk pasal isu ni, memang kena buat research lah, kena check balik kan, nanti tersalah maklumat. Yang penting iaitu penting, you kena update maklumat. Kalau nak you orang panggil jadi panel ke apa ke kan, berkaitan bidang perakaunan, nak relatekan dengan isu-isu ni, kena ada asas maklumat. Lepas tu you update, you kena check balik dari sumber yang reliable lah. Kalau sumber tu tak reliable, jadi maklumat tu tak betul juga kan. Penting sekarang maklumat banyak di luar sana berterbangan di alam maya kan, tapi kena nak dapat maklumat yang sahih. Sekarang ni isu tu lah, maklumat yang sahih. Okey. Ni dia purchase mortgage lah. Nanti kita ada bab yang mortgage tu. Okey. Dia nak tanya tak lagi siapa yang dah baca slide tu, nak tanya slide nombor berapa. Sekarang kita kat slide nombor 15. Basically yang krisis yang kalau you credit crisis yang 2008 tu yang berlaku dekat US tu, dia punya asas dia punya key dia yang macam kita lah, COVID ni dia asal dia daripada China, dekat satu tempat daripada virus apa kan. Semua krisis ni dia ada dia punya sejarah dia, history dia, asal dia US dan dia itulah, dan membentuk krisis. Krisis ni memang maksudnya sesuatu yang besar lah, impak dia besar. Dia sebab bukan setakat dekat negara US, tapi juga negara lain yang ada kaitan secara langsung atau tak langsung dengan US. Sebab US kan dia macam kontrol ekonomi kan. Jadi dia memang itulah. Dia punya tu asalnya daripada mortgage market ni ataupun debt market sebenarnya. Dan dia bila kejatuhan sistem macam you create debt, more debt, atas debt, tu you package. Isu dia macam tu lah sebenarnya, yang dia punya orang nak buat duit banyak Nanti kalau saya tak ingat, saya ada satu filem lah, saya pernah cakap dulu kan pasal ni, credit crisis, ada 2-3 filem lah, ada filem yang bagus lah. Banyak kan orang kalau dekat Thailand, ramai orang bunuh diri pun ni. Hutang banyak kan, ada filem tu, tajuk benda pasal ni lah, krisis kewangan tu. Krisis kewangan ni dia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Yang Malaysia terlibat teruk tahun 1997-98 tu melibatkan currency. Penyangak mata wang, George Soros. Masa tu saya macam final year student, saya ingat lagi final year student. Jadi masa nak grad tu memang tak ada kerja. Saya dibuang kerja dari security firm. Saya ingat lagi sebab yang balik overseas degree tak ada kerja. Memang saya tak pernah plan nak buat master, tak pernah plan nak jadi pensyarah. Saya rasa yang titik point tu yang menyebab saya jadi pensyarah. Dulu saya memang nak join stock market. Sebab saya asal accounting student, saya second year tukar finance. Lepas tu ingat nak join tu kena retrench. Ramai yang tu kena retrench, tak ada kerja because of yang tu dia panggil currency crisis. Yang tu sebab asas dia mata wang. Itu dekat East Asia lah, dia start dekat Thailand. Dia punya tu krisis banyak tu lah.
Ini yang mortgage ni ataupun subprime crisis, dia panggil yang famous nama dia ialah subprime crisis. Subprime crisis ni antara krisis yang teruk lah sebenarnya. Impak dia, kesan dia terasa beberapa tahun lepas tu. Kesan dia banyak student tak ada kerja sebenarnya. Especially yang terlibat finance, accounting, banyak lah sebab company tak perform. Kan? Okay. Okay, sebab tapi yang Fannie Faye dengan Freddie Mac ni mula-mula saya dengar, saya ingat nama orang dulu lah masa saya student dulu kan. Banyak yang collapse lah. Audit firm pun collapse sebab dia relate kan yang insurance company yang giant yang tahun 30-an, ramai company yang dah wujud ratusan tahun boleh collapse because of this crisis. Memang kalau you baca memang scary lah ni kan. Negara boleh runtuh because of ekonomi dia punya ni lah. Lepas tu masa lepas tu lah Islamic finance, orang go for green finance. Dia boom. Sebenarnya dia punya titik tolak lah. Maknanya ada teori yang sampai boleh bacakan, ada seorang yang dapat Nobel Prize, dia kata dia teori dah berpuluh tahun seolah teori tu dah macam tak terpakai because of this crisis ni. Kalau ada buku lah, ada you baca buku yang dia tulis. Okay, kita tak sangat tak relate dengan topik ni. Tapi ini maksudnya, ini maknanya dua-dua agensi government ni dia berkaitan dengan dia beli mortgage dan dia tu dia originators lah actually, dan dia tu ni dekat dekat secondary market, macam orang beli rumah kan dia dapat loan debt untuk beli hartanah. Dia melalui inilah dia mortgage company, tapi yang ini government punya kan. Kalau you buat pinjaman perumahan, kalau saya kerja government, saya boleh guna LPPSA, tapi saya tak buat lah, husband saya yang buat punya, saya tak ada hutang. Contohnya macam tu lah. Husband saya yang hutang, kalau apa berlaku dia lah kena kan, contohnya. Lepas tu kalau you kerja private, you tak boleh buat government. Jadi you kena pinjam melalui bank. Begitu. Ini dekat US. Okay, municipal yang tadi pertama kita ada federal, apa tadi nama? Treasury and Federal Agency Bond. Maksudnya yang ini tadi ni government bond lah basically. Saya tak record tau yang Webex ni. Saya hanya bagi recording ni. Saya tak record Webex ni Mungkin ada lain sikit daripada recording tu kan. Municipal ni pihak berkuasa tempatan, dia macam local authority gitu. State and local government. Saya highlight gitu. You baca betul, insyaAllah tak ada masalah lah. Kalau ada, you boleh tanya dekat Telegram group. Tak ada masalah. You tanya kat Telegram group, nak PM pun okey lah. Kalau kadang-kadang saya tak tengok, kalau tak sempat tu, kalau kebetulan saya terlepas pandang, you message lagi kan. Call provision ni dia boleh panggil balik lah sebelum tempoh matang. Ni dari segi taxation ni, US kadang kita punya policy tax berbeza sikit lah daripada negara ni. Tapi konsep yang basic banyak kan sama je. Dari segi credit risk ni, dia melibatkan credit risk ni risikonya bila orang buat pinjaman kan, you as a lender, dia punya orang bayar lambat, orang tak bayar, lepas tu lalah tak bayar langsung. Itu risiko dia, credit risk. Kredit ni kan hutang kan. Rating ni akan menentukan dia punya kredit lah. Risiko kredit, kalau rating dia lagi bagus, credit risk dia lagi rendah. Dia boleh bayar balik hutang lah, the issuer to the borrower. Lepas tu dari segi insurance, kalau you beli bond tu dia ada insured, maknanya bond tu dilindungi, dia protection kan. Mana kalau apa-apa berlaku, you as a lender, you rasa lega. Kalau tu you, sebab bond tu dia ada pelindung, dia protected by macam kita PIDM ke kan, ataupun you private insurance company, tapi dia ada limit amount ke apa kan, itu tengoklah. Okay, dia banyak term-term lah you kena understand, baca kan, bangun malam sikit, bangun awal pagi baca, tidur awal. Lepas tu kalau dia banyak you kena understand, tengok betul-betul variable maknanya dia boleh adjust lah.
Dia float, dia bukan fix. Float ni dia apungan kan. Benchmark. Dia tengok benchmark interest rate. Kalau kita basic rate lah. Bank negara akan keluarkan basic rate dia. Dia ada untuk bond ni dekat US dia ada advantage dia. Ini kalau kerajaan nak menggalakkan orang beli subscribe bond tu, dia akan bagi tax exemption nak apa-apa kan. Segi trading and quotation dia, harga quotation dia sekarang ni semua elektronik, semua zaman digital. Alright. Yield dari segi dia punya interest rate tu basically dia a bit higher lah because dari segi liquidity, dari segi tu banding dengan government kan dia lagi treasure, apa-apa dijamin oleh kerajaan. Kalau kita simpan kat macam amanah saham amanah ASN, ASB, kita rasa lega sebab dijamin oleh kerajaan. Kalau apa-apa berlaku kecuali kerajaan sendiri yang collapse, memang tak ada jaminan. Okey, dah habis municipal, kita macam local authority lah, local government kerajaan. Kalau state bond kita bawa, dia bukan kerajaan persekutuan. Kalau federal tu macam government sebuah negara lah tu kan. Harap you faham lah term-term tu. Mungkin saya ada terlepas pandang, nak cepat ke. Ni corporate ni dia refer pada company kan, company yang issue, gitu je. Lepas tu banyak term-term lah yang ini, public offering, timing kan ada dekat ni. Kalau katakan ada student tak sempat baca sebab saya posting tadi pun dah lewat, you boleh tanya later lah, you boleh tanya next week pun. You simpan soalan tu, Dr. Zul refer, ataupun you boleh tanya saya earlier, you post dekat group atau you boleh PM saya. Kan? Okay. Credit bond rating as a measure of credit risk. Okay, kau jump bond jump ni macam junk food lah. Yang nilai dia memang tak berapa bagus tu lah. Jadi risiko dia, rate dia pun rendah jump bonds. Kalau A++ tu baguslah. Telur grade A katakan. Kalau secondary market dia second time, maksudnya bukan first time dia issue kan, dia ni. Dia proses dia berlaku transaksi kali dan dijual beli tu kan, dia panggil secondary market. Dekat ni. Ni market order, limit order. Kalau soalan MCQ dia itulah, kena tahulah. Sometimes you kena baca kerap juga, you kena ulang. Sebab kadang you tengok soalan tu tiba, kat mana aku nak? Jadi senang you rujuk tau. You kena pasang strategi dari segi situ sebab dia open book lah. Tapi kalau katakan you batu nota slide entah mana-mana dalam beg tak ingat, tidur pun lewat malam, memang jeng ke? Gitu. Okay. Karakteristik of corporate bond ni macam biasa je lah. Sinking fund ni macam reserve lah. Kalau untuk dia put aside. Kalau corporate tu company, maknanya dia tak dia ada, kalau you beli bond dia ada sinking fund. Kalau macam ada berlaku default, dia letak reserve lah. Dia ada requirement, kena company tu kena put aside ataupun jual ke kan, let go certain amount. Ikut provision lah. Kalau ni dia panggil lebih awal. Dia jual atau retire lebih awal bond sebelum tempoh matang. Bond collateral. Kalau collateral maksudnya dia dicagarkan, disandarkan, dia secured by collateral. Kalau mortgage collateral ni maksudnya aset yang boleh you cagarkan. Tapi kadang-kadang akaun hutang pun you boleh cagar juga. Inventory pun, it depends lah. Secured by collateral and by nature of collateral. Jenis nature. Kalau mortgage maksudnya property, tanah. Kalau dia banyak jenis yang collateral kan, you boleh cagarkan. Kalau orang pun kalau dia boleh cagar, kalau perempuan tu, isteri nak cagar kan, ada hutang. Kalau isteri lawa mungkin dia ada nilai kan. Ada orang boleh jual beli kan. Ada berlaku. Saya pernah tu lah, benar, kes benar, bukan gosip-gosip artis pun. Kan dia sebab lawa kan. Tapi dah tua tak lawa lah juga. Variable rate ni dia boleh, maksudnya dari segi coupon rate lah, coupon interest rate you boleh adjust ber.
Maknanya perempuan ni asset atau liability lah kot. Dia boleh jadi asset, dia boleh jadi liability. It depends. Agaknya lah. Kalau convert ni convertible. Daripada convert mana dia boleh convert daripada dia debt, dia boleh tukar kepada saham. Convertible bond. Ada dah you belajar dulu karakteristik kan. Term ni lah leverage buyout ni apa kan. Maknanya kalau leverage maknanya bond ni macam mana dia guna bila dia issue bond ni, borrower ni, corporate bond dia guna dia untuk buat restructuring dari segi leverage buyout. Contoh leverage buyout ni lah yang saya colour biru tu. Lepas tu untuk revise, untuk restructuring dia punya struktur modal dia. Mungkin lebih banyak hutang lah. Lepas tu yang ini, equity swap. Benda sebut tu jadi kalau swap test. Rasa macam ada je soalan. Debt for equity swap. Swap ke swap? Swap. Swap. Swap lain kan? Swap. Kalau saya tersalah sebut tu kan, bunyi Terengganu ke Pekat ke, minta maaf lah. Tadi apa saya baca sekejap. Tadi doktor kata dia nak bagi benda ni. Tadi doktor kata dia nak bagi ikut siapa join Webex. Tak faham lah Anis. Boleh type balik tak? Bagi apa ni? Ikut siapa join Webex. Bagi apa Tak faham saya. Dekat chat, ada dekat chat tu. Attendance kat doktor. Bagi ada link attendance tu. Tak ada lagi doktor. Saya dah bagi dah. Oh, Atas mungkin orang yang masuk kelas first tu yang masuk. Saya tak dapat lagi. Sebab saya masuk kemudian. Oh, dia tak dapat kalau kemudian Tak dapat doktor. Sekejap. Saya letak dekat, sekejap Macam ni nak. Aduh. Slide saya discard dulu. Saya letak dekat Telegram. Nanti saya delete balik. Oh, dia kalau you masuk kemudian, tak dapat lah attendance tu ke Gona? Ya doktor. Kalau masuk kemudian tak dapat. Tak apalah, saya letak kat Telegram. Nanti saya delete lah. I trust you, don't worry. So, saya letak dekat, gitu punya. Saya tak tahu pun, saya ingat chat ni orang masuk kemudian pun dia masih boleh scroll up. Tak perasan pun join mesyuarat kecil tu jarang chat. Kecuali ada sekali je. Okay. Tak ada apa sangat pun ni. Ni lepas tu ni debt for equity swap ni dia dia issue debt ni untuk bond lah kan, dia issue bond, kemudian dia guna hasil jualan bond tu use the proceeds hasil jualan dah you issue kan, lepas tu you dapat lah you issue bond sebab you dapat duit tu, hutang tu, kemudian you guna duit tu proceed atau fund daripada hutang issuance tu you guna untuk beli saham balik, buy back, share repurchase lah, repurchase, beli saham semula of the existing stock, dipanggil debt for equity swap. Macam-macam lah sekarang ni sebenarnya boleh buat benda ni. Bila kerja ni company banyak lah macam-macam. Okay, CDO ni collateral debt obligation. Dia ni biasanya kalau macam ni dia debt tu dia repackage mula lah.
dia debt securities ni dia packagekan biasanya yang ini dia kata commercial bank tapi tak semestinya lah financial institution, tak semestinya banks. Dia keluarkan produk nama dia CDO, collateral debt obligation, tapi untuk buat pinjaman you kena cagarkan dia atas tu apa yang bercagar lah, maksudnya hutang tu. You cagarkan atas hutang you ada orang ada hutang dengan you cagarkan dia collateral, tak kisahlah collateral dari segi apa, nanti dekat details tu dia adalah CDO, dia instrumen yang direka daripada debt tu, daripada bond. Maknanya jenis bond bawah biasanya company lah buat, dia nama CDOs. Yang dia apa apa by commercial banks nak khabarnya. Okey. Okay. Ada apa-apa tak lagi nak tanya? Tu dia punya collateral debt obligation ni, komitmen obligation ni komitmen lah. Komitmen hutang yang bercagar, bercagar. Yang tercagar, dicagarkan. Gitulah. Komitmen hutang. Contoh kalau you dapat hutang macam boleh guna untuk, kalau residential biasa kita pakai mortgage untuk ada building property car loan. Tapi dia boleh pakai juga sebagai collateral under, sebab dia lebih besar lah. Kalau mortgage tu lebih fokus pada hartanah. CDO ni dia macam mortgage back, dia debt yang disandarkan. Betul, disandarkan collateral, disandarkan, you dapat hutang tu you sandarkan atas sesuatu lah. Sandarkan atas hutang gitu. Lepas tu dia CDO ni dia ada macam slices, dia ikut macam kit lah, dia ada tingkat dia. Yang atas tu yang paling bagus lah. Kalau kita sekarang istilahkan kayangan golongan bangsawan, dia dapat priority sebab dia kira dari segi seniority. Lepas tu credit rating akan bagi dia punya tu very high lah. Dari segi harga pun, dari segi tu lah. Dia packagekan semula hutang-hutang tu, katakan ni. Lepas tu dijual balik instrumen tu. Korang tak nampak kan? Yang ini international debt market lah, actually global government, foreign market. Foreign debt market untuk kerajaan negara lain lah. Macam Malaysia dia kata dia beli bond negara Jepun samurai dulu kan. Saya cakap betul, booking tak tahulah apa what happen to that bond. Okay. Dan dia kena be careful jugalah kalau beli terlibat macam setengah negara, bila you punya tu ada berlaku default, berlaku masalah, contohnya yang Greece ni, dekat mortgage ni, menyebabkan hutang, negara menanggung hutang yang besar. Kesan dia tak boleh bayar hutang lah, sebab negara dia finance dia punya perbelanjaan, dia guna hutang kan, risiko lah. Sebab dia defisit. Dia hasil tak banyak. So kita pun defisit, tapi sebab tu kita ada limit kan defisit kita. Dah sampai tarikh limit, tahulah. Okey ke tak ni kan. Tak tahu yang tu kadang-kadang nampak dulu macam ingat dah kerajaan macam tak ada duit kan, kerajaan minta derma apa tu kan. Lepas tu macam ada pula bajet kan untuk ni rancangan tu. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan, sebab kita pun ataupun kerajaan tu dapat sumber mungkin daripada sumber-sumber government punya tu apa Petronas kan, dia memang menyumbang lah. Kalau minyak dah tak ada, nanti tak tahu apa lagi sumber kan. Okey.
Bila you tampung perbelanjaan kerajaan, so untuk bulan 10, bulan 9 kita biasanya ada bajet kan. Kita tengok kerajaan plan untuk bajet dia dapat sumber dari mana. Dia akan tahu bajet defisit. Maksudnya dia banyak guna hutang lah. Banding dengan hasil kan. You akan ada revenues, expenditure, hasil dan belanja. Kalau you punya hasil tu belanja tu lebih besar daripada hasil, dia defisit lah kan. Dia bukan surplus. Itu yang accounting punya lah kan. Okay, yang ini you boleh tengok dekat saya ulang benda yang sama. Cuma term-term lah saya nak kalau boleh you tanya term-term yang you confuse, you tak jelas. Kadang saya ingat macam you dah jelas kan. Contagion ni macam kita kadang domino. Contagion dia merebak macam virus lah. Hutang ni kan sebab dia macam rantaian. Domino effect, chain effect. Chain effect dia contagion dia merebak, melarat. Negara US yang perkara tu berlaku dekat US, kredit ke masalah kan. Tapi dia melarat juga pada negara-negara lain because of certain factors lah. Dalam mortgage market dia itulah, sini berkaitan dengan hutang. Risikonya kalau you ada set up your own business ke, try to manage lah. Mungkin you berlaku apa-apa dia punya risiko kan. Sebab you kena bayar. Kalau you hutang tu kalau hutang dengan mak ayah mungkin okey lah kot. Dia problem bila you hutang dengan bank. Bank pun dia nak bagi you hutang because bank tu dia tak ada duit sangat. Dia pun pinjam dari bank lain. Dia betul bank tu pun dia oleh kerana bank tu macam you kalau pendapatan you kecil kan, you kena ada guarantor kan. Lepas tu bank ni dia backup guaranteed by insurance company pula. Bila berlaku yang business ni, business owner ke benda you buka tu tak perform well, dia akan rated time. Kalau seorang okey lah, kalau dia berlaku secara kelompok, contohnya dekat dia punya sektor hartanah lah dekat US. Yang berlaku dia orang nak galakkan supaya sektor tu bangun, supaya kontraktor dapat projek, semua asal gitulah. So dia akan macam mana nak menggalakkan orang semua ada rumah, dapat projek industri tu berkembang 2-3 tahun sebelum tu. Jadi kita lose-kan lah. Orang yang tak layak gaji dia 1,000 pun dia boleh beli rumah yang berharga 300,000 contohnya. Tapi dia kena interest rate yang tinggi. So dia akan lenient dalam certain factor. Tapi bila orang homeowners tu dia ada berlaku ekonomi tak bagus, interest rate tinggi ataupun dibuang kerja. Contoh sekarang banyak orang buang kerja kan, nak bayar kereta tak mampu. So tapi yang bestnya banyak bank mostly untung kan. Suku pertama tahun ni Maybank 3 bilion saya tengok. Walaupun dia bagi moral last year kan. Semua TMB untung, banyak orang makin kaya. Macam heran juga cuma yang 50 jutawan pun semua Chinese kan. Orang makin kaya, dia punya bank makin untung. Dia ingatkan bank tak untung lah because of moratorium last year. Tu kan banyak-banyaklah untung pula. Kadang-kadang tak faham juga kan. Tapi betul lah mungkin ada bisnes yang dalam talian ni. Sebab macam ada kawan saya yang dia memang housewife. Dia kata macam PKP ni dia punya income lagi banyak sebab dia buat kek kan. Orang duduk nak makan, nasi order. Cuma dia susah nak keluar nak beli barang mentah nak buat kek lah. Contoh gitu lah. Order makin banyak lah dia cakap. Orang duduk rumah asyik nak makan je kan. Sikit-sikit makan tu. Macam saya lah kan. Nak masak dah, petang lapar. Lepas tu naiklah 5-6 kilo. Tengok gambar dah gemuk, dah takut dah. Beli lagi ubat nak produk entah apa-apa. Lepas tu ni belilah yang living lah, beli apa orang jual, semua orang jual beli. Menjana ekonomi negara lah maksudnya. Okey. Hilang. Okey. Saya tengok ni ada soalan lagi. Negara kita banyak hutang. Rasanya banyak tak? Kena tengoklah kita punya tu. Banyak. Kena check. Banyak hutang. You lah generasi yang kena bayar. Saya dah mati dulu kot. Mungkin anak-anak you lah nanti.
Tapi hutang tu dia okey kalau kita mampu bayar kan. Tapi because of currency, kalau saya bikin hutang tapi kita kena bayar, kan hutang dalam bentuk long term kan. Hutang tu untuk projek pembangunan, kita nak balancekan kan. Sebab tu orang cakap pasal balance budget semua kan. Dan ada setengah tu kan dia melihat daripada Islamic perspektif macam mana. Cakaplah macam tu kan. Kadang-kadang dia cakap je, tapi pelaksanaan tu tak sama. Itulah. Kan, sebab tu kena bekerja pun kena jujur lah. Kadang nak tunjuk, entahlah. The real economics. Kadang yang economics yang tak real lah sebenarnya. Yang jadi collapse ni. You create debt on debt on debt. Sebenarnya tak ada duit. Tak ada real pun. Sebenarnya yang bagus, real economic activities. Itu yang sebenarnya. Kan? Dan satu lagi, kita banyak dependent pada outside kan. Kita ada international trade dengan negara luar. Sebab tu kalau negara tu macam masalah macam kita ada rakan dagang dulu, kita banyak US. Kita kadang tak tahu sebab kita tak tengok data pun. Macam even saya pun bila you buat satu project research, baru you tahu. Ada data sebab kita tak ada akses pada maklumat tu kan. Kalau mungkin you terlibat tu, rupanya kita punya pergantungan kita pada bila negara tu ada masalah ekonomi, contohnya US, dalam konteks krisis ni, dia terbatuk, kita pun akan dapat juga sesama. Maknanya dia batuk, dia bersin-bersin, dia punya virus tu pun kena kat kita kan. Kalau kita punya tu, okay. Sebab ekonomi ni dia macam jantung lah. Organ yang penting kan sebuah negara. Jantung, dia punya denyut. Sebab tu sekarang nak balance lah, tak tahulah antara ekonomi, health punya kan. Sebab tu macam-macam sampai SOP saya pun tertukar-tukar, pening kan. Dah malas lah layan. dah pening dah kan, tak tahu. Okey. Dah lah, siapa pun dalam keadaan sekarang pun, siapa government memang payah lah. Bila kita nak komen, kita cakap memang senang. Tapi maksudnya orang yang dia begitu kena kerja betul semua. Dia bukan seorang ini, macam dia kena tak tahulah kan. Kadang kita pun buatlah yang kita dalam kawalan kita kan. Okey. Yang ini tak ada apa. Structured note. Structured note ni dia berstruktur. Nota ni maksudnya nota hutang lah. Dia macam hutang juga, macam bond ni. Yang ini last lah, other types of securities ni. Tapi dari segi tempoh masa lah ni, you boleh baca lah jenis-jenis nota hutang. Ada dekat ni. So habis, ada nak tanya? Doktor, kalau negara tu tak mampu nak bayar hutang, apa akan jadi biasanya? Bankrupt lah. Macam berlaku pada Greece, ada beberapa negara lagi. Lepas tu macam saya ni kan, walaupun tu macam tak terasa sebab gaji jalan lah. Kadang saya pun terfikir orang yang meniaga sebab kita tak ada dalam kasut orang tu. Macam saya ada bagi contoh dululah, rasa kelas lah saya rasa. Macam you bercerita mengenai kelaparan, kebururan, tapi you duduk dekat hotel, makanan penuh kat depan. You ada tak perasaan macam mana rasanya lapar? Macam saya, walaupun saya tengok orang kampung, kadang pergi kampung ada tengok ibu tunggal, kadang bagi telefon. Tapi rasa saya masih tak dapat feel tu lah. Susahnya hidup. Esok you tak tahu lagi you ada duit berapa sen. Bila dengar-dengar cerita tu kadang saya takut. Kan kita tak pernah hidup macam at least rasa untuk anak-anak keluarga kita bekerja government lah. Kalau kerja bayangkan you perniagaan. Tengok kan hotel-hotel jual kan. Ish. Kerja kedai makan. Saya ada few group of lecturer, kita orang pakat secara sendirilah. Masa break baru ni, memang kita orang pergi macam sendirilah cari. Tak ada, memang terduduk tengok. Ada budak yang tak sekolah, tak tahu PDPR tu, tak tahulah gua mana. Ayah, mak dah lari. Yang Terengganu punya lah. Yang kita orang pergi dalam 3-4 orang lecturer. Tapi bila kita pergi beri bantuan pun kata ya Allah untuk shop. Lepas tu macam mana dia nak sustain tu? Tak tahulah. Soalan Ashraf tadi apa dia? Lupa dah. Kalau negara tu bankrupt, Doktor.
apakah Negara tu jadi? bankrupt. Saya pun tak boleh nak fikir lah. Negara tu bankrupt, what happened? Biasanya yang kita nampak tu kerajaan, mungkin ada orang akan mengambil sementara. Kita tak tahulah tu yang berlaku. Orang tak ada pekerjaan. Orang tak ada pekerjaan. Yang Greece tu kan, kalau you tengok Google, YouTube kan, huru-hara lah. Tak boleh bayar gaji. Tak boleh bayar gaji government servant pun. Sebab you hutang terlalu banyak. You tak boleh nak bayar hutang. Sekarang ni kita masih boleh sebab tu kita ada reserve. Itu pentingnya, macam reserve tu macam simpanan kerajaan lah. Kerajaan dah buat apa, dia punya reserve tu mesti ada kau. Kita nak sampai limit, masih ada reserve. Sekarang ni kita macam you bayangkan sistem kesihatan kita lumpuh. Tak tahu nak macam mana, sebab benda tu macam tak pernah berlaku kan. Macam mana macam mana react negara akan bertindak balas pada keadaan tu kita tahu. Mungkin setiap negara dia akan berbeza. Kalau bayangkan sistem kesihatan kita lumpuh because of this pandemic. Kan macam macam mana kata penuh orang masa dalam tu you akan buat benda sebagai manusia, biasanya kita akan cuba survive lah. Itu nature manusia. Macam bila you ada pilihan yang antara yang paling tenat, you akan buat pilihan. Kalau sistem kesihatan, maknanya yang doktor terpaksa pilih siapa yang perlu diselamatkan. Dan macam kat India yang berlaku kan. Orang akan buat apa saja untuk survive lah biasanya. Government mungkin ada political punya ni, ada ni banyak lah. Tu kita akan bantuan daripada negara luar, banyak lah. Macam mana kita react, yang itu kita tak tahulah. Mungkin ada negara yang akan hulur bantuan. Itu sistem macam kalau bankrupt tu maksudnya sistem kewangan kita lumpuh atau collapse. Yang satu isu tadi yang sistem kesihatan kan, dari segi tu bila itulah tak tahulah macam mana kan. Saya pun tak tahu nak ni lah. Tapi cuma boleh bayangkan macam bila nak fikir tu rasa macam takut. Gitu je lah. Na'udzubillah lah. Harapnya tak berlaku. InsyaAllah tak berlaku lah. Sebab bila tu dia boleh itulah. Sebab itulah nak balancekan antara ekonomi, kesihatan sekarang kan. Bila ekonomi tu kerajaan pun nak balance lah. Mungkin ada tersalah tu, tak tahulah. Dia ada political punya ni, banyak-banyak orang punya different maklumat, banyak isu lah. Saya pun tak ikut sangat lah kan. Tapi yang penting bila kita buat kerja, bahagian kita tu jujur lah. Yang orang politik pun jujur. Maksudnya dalam segi semua benda kesihatan tu, kalau kat kampung, kat Terengganu antara negeri yang rendah lah. Betul, saya pun pelik lah. Kenapa tak ada pergi ke rumah makcik-makcik dia orang untuk suntik vaksin lah. Kita integratekan semua kan. Ada kementerian yang kerja dia tak berapa dalam musim ni. Pergi bawa, kadang dia orang nak pergi suntik tapi makcik kadang-kadang saya ada beberapa kes lah kampung anak dia tak jenis tak ambil tahu duduk KL kan. Ada parents ni tak tahu guna smartphone. Kadang-kadang dia orang tak ada kenderaan, so melibatkan ahli politik tu turun padang, gitulah sebenarnya. Kan macam itulah sebab ekonomi pun samalah. Kadang tu saya pun tak pandai sangatlah benda-benda ni. Saya rasa saya pun tak kan. Kadang dari segi kadang-kadang saya pun sebab bila ingat ke bank tak dia tengok bila tengok statistik bank, most of the banks perform dan lagi untung lepas last year kan. Tengok suku pertama tahun ini, maknanya 3 bulan yang pertama gila-gila untung, maknanya bank tak adalah tenat sangat. Lepas tu macam kadang-kadang ada benda yang kita rasa maknanya isu kebajikan, maknanya dia tak tahulah. Saya pun tak kadang-kadang kita fikir gitu je lah. Cuma kita salurkan maklumat apa-apa secara adab lah. InsyaAllah you lah generasi kalau entah mungkin salah seorang ataupun ada a few daripada you akan jadi peneraju kan. Buat kerja betul-betul kan. Biar kerja tu jadi saham lah untuk akhirat ke kan. Entahlah dugaannya banyak ni. Kira you background agama ke tak agama ke, dia punya ujian tu berbeza lah. Ujian kaya, ujian kaya
dia lagi ujian tau. Ujian jawatan, bila dia beri amanah. Kan? Okey lah. Okey, yang ini rasanya boleh baca sebab dia tak cover untuk structure. Okey, dia hanya cover untuk ni. Yang mortgage ni banyak sikit. Dah pukul 3 lah. Okey, pukul 3 dah. Saya macam mana orang buat kelas setengah jam? Saya tak lagi ikut saya ni. Tak ada doktor, ada je yang buat 2 jam ada. Bergantung biasa 2 jam lah, paling lama pun doktor. Tak ada sebab saya hari tu saya dimaklum dulu tak attend. Dia paling lama 1 jam. Sebab ada lecturer, ternasib mungkin lecturer account dia dedicated banyak. Ramai yang highly dedicated lah. Tapi ada lecturer yang kena tau. Kena diberi warning lah, bukan tu. Kelas lama. Sebab ada student complain. Kalau kebetulan student tak complain, sekarang ni dia punya tendensi suara student lebih didengari lah. Kita orang kadang cakap, biar student yang cakap. Sebab kan macam dia punya peraturan online sebab you tak boleh digest 2 jam. You kena bagi guna yang remote macam bagi maklumat lain. Dia ada kaedah lain. Sebab ada isu student dia punya data dia kan. Sebab Webex ni dia memang piranha. Dia makan data gila-gila. Last week saya dah upgrade saya punya Unify daripada 100 megabyte kepada 300 yang laju punya. Kalau saya kata orang Unify, kalau tak laju juga tu saya pergi bom Unify tu. Pergi yang baru-baru daftar lepas kelas sebab line rupanya kadang line dah laju dah. Ada pensyarah pun tak ada akses internet. Di kawasan dia duduk kampung kan. Dia nak macam beli rumah kawasan kampung. Tak tahulah pula. Kebetulan line dia orang punya tu ada. Ada lecturer dah semua line dah dia try. Bukan setakat student lah. Tapi lecturer tak ramai lah kan. Dia boleh guna bajet sebab dia ada gaji kan. Kalau student yang susah tu memang tu lah. Sebab ada juga kadang tak semua student okey, ada yang dia punya tak okey. Saya pun kadang sebab tu saya nak kalau student bagi tahulah. Kita macam kita tak ada macam kalau saya lah, saya pun tak adalah strict sangat. Tapi benda tu kenalah sebelum final exam, sebelum saya tu kan. Untuk assessment tu minggu 14. Kalau apa-apa you kena maklum awal. Kadang-kadang saya pun tak, kadang-kadang saya tak perasan pun you macam sebab tak nampak muka kan, tak kenal face to face. Macam gini di alam maya rupa pun tak kenal. Okay, you kenal lah rupa saya tapi mungkin tengok kat luar lain. Dekat gambar macam lain, dekat luar entah tiba-tiba macam makcik mana kan. Tak kenal. Yang ini memang ada soalan structure 25 markah dan ada soalan MCQ lebih daripada 10 lah. Jadi untuk mortgage market ni you kena study. Kalau ada yang you baca slide, batu kalau saya suggest you baca juga textbook lah. Tapi tak ada sebenarnya saya untuk forex pun ada. Forex untuk question nombor 2. Untuk structure tu. Okey. Negara kita banyak hutang. Banyak. Zaman saya student lagi dah memang hutang je. Defisit semua. Tapi okey je defisit. Boleh survive lagi. Tapi jangan jangan satu sebab kita ada cut off kan. Sejak berlaku apa yang tu dah COVID ni lagi banyak pakai ni kan. Jadi harap diorang teruskan dengan baik. Sebab tu dasar tu kena payah juga kan. Okey. Ni tak tahulah. Entah-entah COVID ni sampai saya pencen ataupun yang masuk first year degree. Katakan dia masuk first year degree. Sekarang ni dah semester ketiga kan. Dia grad tanpa pergi masuk universiti pun. Maksudnya dia online. Kesian kan dia tak ada pengalaman pun. At least you pernah lah first year, second year kan. Yang masuk darjah 1 habis darjah 6 huru-hara sekolah. Saya pun sampai pencen kot online. Memang tu lah. Dah terkurung ni lagi lah otak kan. Okey, yang mortgage ni sebab dia cover MCQ dengan tu. So you kena fokus lah. Itu saya punya ni. Bila you baca betul, insya-Allah boleh faham lah. Cuma you kena tanyalah apa kalau tak berapa jelas nak jelas. Background macam tadilah jenis residential. Kalau mortgage ni
dia melibatkan hartanah, property. Lepas tu dia punya risk valuation dia basic je lah. Risk or mortgage. Ni dia punya macam ni. Yang membawa kepada krisis ni. Yang awal pun penting, yang akhir-akhir pun penting. Jadi topik ni you take note lah, you baca Baca slide, tengok saya punya video. Lepas tu kalau tu yang lebih baik baca buku, at least you clear. Macam forex juga. Dan you faham, dia debt tu lah, dia bawah debt market. Dia guna hutang tu untuk finance, untuk membiayai pembelian secara hutang lah. Tanah, beli rumah, beli apa-apalah, tanah. Lepas tu dia ada rate dia ada tempoh mata, ada collateral tu kan. Dia beza issuer dengan originator ni. Issuer ni borrower, originator ni orang yang charge ni. So you kena take note lah benda-benda gitu. Baca slide, faham dulu baru you proceed dengan buku. Saya punya suggestion lah. Ni pun penting, flow of funds in the mortgage market. You boleh explain dan you boleh draw or faham you punya this diagram. Saya tak record yang ni. Ni ada institutional participation dalam siapa yang terlibat dalam mortgage market tu sebagai apa? Ni. Okay, lepas tu dan you boleh beza kalau originate tu siapa. Tengok dekat diagram ni kan. Ni household. Yang ini originator, this one. Financial intermediary, dia boleh bank, bukan bank, financial institution, mortgage company. Sekejap Okay, kejap. Okay, husband saya di dalam bilik, saya dekat ruang tamu. Tu terdedah dengan ni. Ada satu je bilik kosong, bilik yang okay. Ni bila saya cakap penting tu you take note saya tak ulang dah. Dan I'm not record tak record this one. Okay. Dia ada term-term lah. Kalau you tak clear, you boleh baca semula. Mungkin saya rasa ramai yang tak sempat tak baca, mungkin duk fokus nak siapkan assignment lah. You boleh tanya later. It's okay. Tak ada masalah. Saya pun kadang tak ni kena baca, faham. Lepas tu nak ukur credit worthiness lah. Credit worthiness ni keupayaan untuk bayar kredit, untuk bayar hutang je. Ini apa key kriteria dia? Benda levelnya tinggi lah. Bila level of debt tinggi, you punya untuk default tinggi lah. Default ni you kebarangkalian untuk you tak boleh bayar. Bila you banyak hutang, nak bankrupt ke apa kan. Loan to value ni, debt value ni daripada equity lah. Value kan, price. Okay, yang ini dia punya point lah. Saya dah colourkan dulu. Kalau you nak slide ni, saya boleh posting balik. Ni saya colour masa saya nak record kemarin dengan malam tadi. Okay, dan types of mortgage lah. Apa dia punya tanah ni. Dipanggil prime mortgage. Kalau prime ni maksudnya primary. Kalau subprime tu subprimary. Ataupun bila subprimary tu macam subcontract kan. Subcon tu kontraktor utama, lepas tu dia ada, kalau ayah siapa yang kerja kontraktor dia tahu kan. Dia ada kontraktor, lepas tu dia subcon ke orang lain pula. Dia main kontraktor. Main tu primary lah. Subprime ni maksudnya secondary. Sektor mortgage secondary. Secondary ni yang second layer lah. Slice yang kedua.
Dia sebenarnya ikut kaedah penilaian assessment untuk lending punya assessment, dia tak layak, dia tak qualify, tapi because of dia punya lenient kan, dia leniency tu dia layak lah. Mungkin because of gaji dia, because of dia punya keberhutangan dia banyak, dia tak mampu untuk bayar. Banyaklah kriteria sebab bank pun dia ada kaedah dia punya credit scoring system kan, dia punya credit assessment dia. Itu bawah credit management macam mana dia uruskan kan. Lepas tu insured mortgage, kalau insured tu maksudnya dia ada guarantor lah. Ada jaminan kan, protection. By the federal, ni dekat apa ni, association. Government punya lah. Ni macam insurance yang di oleh government. Loan is insured. Kalau conventional mortgage tu dia tak ada ni, tapi you boleh hire private insurance. Lepas tu yang ini banyak lagi lah jenis-jenis residential ni, kediaman lah. Kediaman hartanah. Hartanah kediaman. Jenis-jenis ni term-term lah. Hopefully you baca lah. Ada 7 tadi. 7 lah yang ini kan fix. You tengok term ni fix rate mortgage, mana dia fix lah, tetap. Adjust ni dia boleh ubah, variable kan, boleh adjusted. Graduate ni macam you dah tamat kan. Macam mana. So term ni akan mempengaruhi dia punya definition dia. Fix mana you dah lock. Ni amortization ni pelunasan lah. Maknanya kalau kita bayar hutang kita kan, jadual pelunasan pinjaman, maksudnya bila you bayar bulan-bulan berapa, you bayar, katakan you dah ada kereta sekarang, you bayar 700 bulan. Sebenarnya you bayar tu berapa je? Contohnya yang ini. You bayar interest yang banyak bulan pertama, tapi bila menghampiri tempoh matang, tempoh nak habis dah, bulan yang ke-360, actually you lebih banyak bayar principal. Akhir-akhir, sebab tu kalau berhutang tu kereta kan, tiba-tiba nak tukar asyik hutang je lah. Hanya 2-3 tahun yang pertama you bayar interest je. Dekat nak habis tu, nak kalau you buat loan tu 10 tahun. Saya tak pernah lah lebih, biasa kalau saya hutang kereta tu. Tu pun terpaksa bayar down payment yang banyak lah. Kalau you nak bayar bulan-bulan, itu macam common sense lah. Sebab saya tak cuba untuk tak berhutang lah. Rasa sesak dada kalau ada hutang. Makan biasa-biasa ikan singgang pun tak apalah. Dia rasa kadang you, kalau banyak kan, kita ikut kemampuan kita. Kalau gaji kita tu kita ikut. Yang penting berkat. InsyaAllah. Dan banyak memberilah. Tapi betul lah, banyak memberi ni dia, saya rasa saya melalui pengalaman tu lah dalam beberapa tu. Kadang-kadang kita tak ingat kan, dalam musim ni kan dia jadikan tiba-tiba ada duit. Dia macam, saya pun cakap, betul kan, saya kan suka beli online menganggap mas, saya kata, beli-beli macam apa lagi benda yang tak beli kan. Kadang saya, tapi saya cakap kat husband saya tercakap, bukan nak ni, untuk kelas ni sajalah, untuk makna, betul lah teori kata kalau you sedekah tu dia tak menghabiskan harta. Kadang-kadang, tapi kita biasalah macam makan, macam saya kan coffee addicted, biar makanan yang mahal tu kadang tak berkira, tapi bila nak bagi tu, bila kita you tu kan, you jangan fikir pun, dia macam rasa, lepas tu you lupakan je kan. Kadang kadang rasa adik-beradik, kadang you beli kan, macam tiba-tiba dia macam gaji macam banyak je rasa dia kan. Saya kata mungkin dia sekarang ni tak tahulah ada berapa yang lepas tu saya pun rasa pelik. Kenapa duit saya macam tak habis ni, macam banyak je, padahal gaji sekali sebulan je kan, gitu. Dan saya betul, saya pun nak bagi, bukan saya nak saya bagi tahu ni, bukan saya nak kata saya nak nunjuk ke apa, maksudnya sebab saya ni bukan jenis suka, sebab saya tak boleh travel, saya tak sihat, saya tak boleh travel, tak boleh jalan. Jadi saya punya tu, saya kadang saya tengok kawan-kawan travel, sampai sekarang semua orang tak boleh travel lah.
Macam kat fakulti dulu lecturer ada grup kawan saya yang beberapa pensyarah yang saya rapat, diorang pergi travel every year. Macam diorang asyik pujuk saya, "Pergilah, jomlah Dr. Zu join." Macam last diorang pergi, macam kita orang pergi nak pergi New Zealand. Sebelum tu diorang pergi Korea, pergi macam kita orang main kutu lah. Beli tiket, lepas tu pergi dia buat macam tinggalkan suami dan anak-anak, lepas tu pergi travel. Macam girls punya, makcik mak-mak lah kan. Ada anak kecil, hantarlah kau tinggal suami seminggu, kau jagalah anak. Macam, tapi kita main kutu sebenarnya. Kita macam daripada setahun tu macam je tahu kita pergi travel. Tapi saya macam mula-mula Vietnam. Saya tak pernah join lah sejak diorang buat. Tapi diorang ni macam tak sabarlah nak tunggu COVID ni habis kot. Last diorang pergi Jepun ke apa. Korea silap. Jepun dulu baru Korea. Tengok. Ni yang group coffee lah. Group yang macam kita rapat lah kan. Untuk membawang-bawang. Lecturer account dia dedicated. Ni lecturer yang masuk air sikit lah. Saya ikut-ikut je. Saya ikut-ikut orang. Lecturer account dia bagus-bagus. Dia committed. Saya pun ada baik dengan beberapa orang lah yang junior kan. Saya ada lead beberapa lecturer account untuk train research kan. Tapi memang bagus lah. Ada waktu saya memang itulah. Sangat highly dedicated. Dan attitude yang very good. Yang muda-muda, doktor muda tu. Okay. Okay, apa lagi ni? Dia punya term ni lah you baca. Saya dah mengarut tadi. Second mortgage, kalau maksudnya you nak beli rumah kali kedua. Ni growing ni maksudnya you bayar rendah dulu. Ada dekat, saya rasa saya dah cakap dekat record. Graduate ni you bayar kecil-kecil dulu. Ini maksudnya jenis residential mortgage ni, orang yang originate tu sama ada mortgage company, financial institution, mutual fund, insurance yang original mortgage, dia create lah dia punya produk tu supaya menarik orang. Macam produk takaful kan, dia macam-macam sekarang ni kan. Sekarang ni dia orang buat dengan hibah pula takaful, baru semalam dapat. Dia maksudnya untuk, kita tahu kan ramai orang mati kan, mati because of COVID. Dia create macam-macam lah, macam supaya you. Sekarang ni kan produk, kalau bank Islam dia ada buat style wakaf pula. Semalam bank Islam dia bank apa pula yang lancar. Yang you saving, betul keuntungan sebab tu wakaf. Ada salah industri, Malaysian Association of apa, dia orang banyak practitioner kat situ. Banyak kan background dia orang accounting. Dia orang macam ada firm, ada audit firm, company, ada CEO, kerja bagus-bagus lah. Sampai saya betul terpilih sebagai AJK apa, lead ada team. Alamak, saya pula berdebar apa. Sebab ada setengah tu background ramai lah maknanya, tapi seronok lah dunia yang berbeza. Ada setengah tu background accounting degree, lepas tu tiba-tiba jadi programmer. Sebab kita yang association ni masih baru, dia Muslim professionals lah. Mana tu. Tapi dia banyak link dengan macam, diorang macam cakap pun Islamik lah. Saya macam alamak, debol lah kan. Tapi baguslah orang macam baik-baik. Dia macam nak menyumbang lah. Diorang sangat semangat pasal isu plastik gitu-gitulah. Saya ikut-ikut je, ikut kawan. Sebab kawan saya dekat ada universiti tu, dia accounting, dia macam dia minat NGO lah. Dia tak apa, dia punya husband VC. Dia nak pencet awal. Tapi dia minat macam NGO, menyumbang pada masyarakat. Tapi baguslah. Tapi banyak saya tengok yang bekas grad UIA. Accounting, ekonomi UIA lah. Okay. Sambung balik yang ini, shared appreciation ni dia macam dia berkongsi dari segi sebab kenaikan harga mortgage. Sebab tu bila you baca definition ni, saya harap lah dia punya tip dia, sebab kita tak ada soal, sebab you open book, jadi you masa you baca tu you relatekan term ni dengan definisi dia. Jadi you lebih ingat lah nanti macam bila you study tu, bila you buat soalan tu, bila you baca banyak kali, dia minimum 3 round tu minimum. Maknanya kalau otak you minimum you ulang, jadi you sharp tu, you ingat notes tu kat mana. Jadi you kena proper lah. Especially masa during the exam tu, kalau boleh elakkan gangguan lah. Kalau adik-beradik 10 orang, rumah kecil memang mencabar lah. Saya doa semua student okey. Kalau boleh semua okey result. InsyaAllah okey, yang ini dari segi valuation and risk. Tak ada risk ini. Ini valuation yang biasa tu sebenarnya. Basic je. Dia cuma dia tukar-tukar je. Sebab tu
faham pengetahuan asas especially at degree level sangat-sangat kritikal. Maknanya you faham asal, you ada, sebab tu kita kena dapat the right tok guru lah sebenarnya. Sebab tu saya suka macam cara orang dulu mengaji, dia akan cite dia punya susu galuh guru tu, especially kalau mengaji kat Mesir Al-Azhar. Dia boleh tu, macam kita kan style pendidikan kan dapat ni. Dia boleh cite tok guru tu, dia asal tu, maknanya dia khatam ni. Knowledge tu kemas tau. Kadang kita ni knowledge macam saya lah pun sama. Saya harap itulah, saya ni knowledge tak banyak, sangat sedikit, main goreng-goreng je. Walaupun dapat straight A, tapi saya rasa bila tengok orang mengaji, betul sebab tu yang budaya barat, you kena cintakan knowledge kan. Berguru dengan ni. Sebab sekarang ni banyak benda yang keliru, you kena sahih. Especially bila kita ada tu kan, attitude pertama, ilmu, betul sikap adab. Adab tu, kita kena akhlak kita kan, tak, janganlah maki-maki orang. Saya pun kadang-kadang emotional, especially kalau saya tak sihat ke, dah 2-3 malam tak boleh tidur, dia akan jadi swing juga. Okey. Okey, yang ini kemudian dari segi risk ni, valuation and risk actually dia punya ni, credit risk ni risiko tak bayar hutang lah, maksudnya late payment atau tertunggak atau tak bayar langsung default. Maknanya dia akan come out dengan credit default swap ni. Yang ini dari segi hedging, maksudnya ada saya dekat video tu. Saya ada explain dekat video tu. Kalau you tak jelas nanti tanyalah. Ni pricing, peletakan harga. Hedging ni maknanya macam mana you nak mengurangkan risiko credit risk ni menggunakan produk ni. Bagaimana peletakan harga produk ni? Maknanya orang yang the financial institution, the originator, dia originate dia punya mortgage ni. Lepas tu dia nak nilai takut borrower yang tu dia punya ni tak boleh bayar, dia beli lagi, dia purchase lagi another instrument lah untuk as a protection daripada bank lain. Saya bagi contoh, kalau financial institution A, bank A, dia originate mortgage produk kan untuk rumah ke, orang untuk customer dia kan, untuk pelaburan dia ke, sebab dia nanti dia akan dapat pulangan lah kan, orang akan bayar balik kan. Jadi tapi untuk cover ni dia akan beli instrumen nama dia CDS ni daripada bank B. Itu maksudnya, dan dia buat agreement tu secara privately negotiated contract. Saya suka dulu benda-benda ni lah. Saya suka. Saya pernah bekerja sekejap lah. Tapi kerja dia memang hektik lah. Kalau you tak ada, macam kalau you jenis family woman yang jenis ni macam berjiwa mak ni. Tapi you kena berjiwa kental lah kalau ni. You boleh, maknanya you kena balance. Family okay, kerja you okay. Sebab tu ramai kawan saya yang memang climbing the corporate ladder yang tak kahwin. Ada ramai tak kahwin tapi berjaya lah. Tapi mungkin istilah orang berbeza-beza lah. Okay, ni macam mana dia letakkan harga untuk CDS, macam mana ini jual dia, penjualan dia, macam mana dia jual. Ini contoh dia saya ada terangkan saya rasa dekat video tu. Lepas tu interest rate risk yang terlibat dekat mortgage market, prepayment risk, interest rate risk. Ni securitization. Dan salah satu sebab yang tu berlakunya securitization. Saya ada terangkan juga, tapi secara ringkaskan based on the slide. Maknanya sekarang ni you kumpulkan hutang you repackage balik. Saya bagi contoh yang kosmetik lah, masa wakam tu saya terfikir produk kan semua orang jual produk dan jual kopi, jual macam-macam kan. Tapi you dapat sebenarnya daripada sumber yang sama, produk katakan lipstick kan. Tapi repackage balik, guna you as a celebrity, as Insta famous, letak nama kan. Jadi satu securities. You pull balik package loan tu, hutang tu, hutang customer. Tu namakan dan you jual hutang tu. Hutang yang you namakan itu sebagai nanti MBS ni, you akan jual pada investor tu bagi. You sebenarnya tak ada duit, you pullkan hutang you, lepas tu you jual pada orang bagi you dapat duit.
This is the thing lah yang sebenarnya yang menyebabkan berlakunya credit crisis yang ekonomi US memang collapse, tapi because of dia punya dana tu besar macam tapi dia teruk. Dia memang 2008 tu memang teruk lah. 2008, 2009 memang tu kan. Banyak giant companies, insurance companies, stock market memang crash. Kan? Okey. Ni dia tapi ini secara tu lah kalau yang ambil subjek security fixed income securities ada subjek finance memang detail lah, dia ada calculation, dia ada tunjuk memang technical lah. Yang ini tapi bila you faham secara ni sebenarnya dia sangat sangat membantu honestly. Memang dia kalau benda-benda ni bila orang cakap at least you faham. Technical tu kalau you tak terlibat tak payahlah lagi kan. You fokus benda yang priorities kan sebab maklumat information sangat banyak di udara di alam, jadi you fokus sampai kadang tak tahu dah apa yang penting lah. You fokus pada yang penting yang you rasa tu. Kalau tak penat duduk baca tengok WhatsApp kan. Tu dia punya proses securitization ni yang ini dia proses dia macam mana dia buat pooling and repackaging of loan ni. Loan tu maksudnya debt. Tapi yang ini securitization dia boleh berlaku dekat ni, tapi yang ni dia create MBS ni sebab mortgage back. Dia disandarkan pada hartanah, sektor hartanah. Okay. So dia issue MBS, dia issue ni MBS ni dia akan lantik trustee lah. Trustee ni biasanya investment bank lah, dia macam untuk oversee the process tu lah. Dia ada melibatkan lawyer, collateral. Dia tak semestinya sebelum dia ni kan. Okey, ada saya terangkan. Lepas tu MBS tu pun dia ada jenis-jenis dia juga. Kan? Collateral mortgage, dia sandarkan mortgage bank. Cuma nanti bila soalan MCQ tu you boleh jawabnya insya-Allah. Saya tak keluar soalan susah pun. Sebab saya memang fokus sebab dulu sebab dia banyak buku, ada 2 buku yang bagus. Buku yang kita pakai sekarang ni antara Jeff Madura ni bagus. Lepas tu Mishkin satu, Frederick, dia antara orang-orang yang memang kalau bidang financial antara yang key lah. Masa saya student pun memang Mishkin ni kalau buku dia memang banyak, memang macam you kalau you belajar accounting ada subjek tu macam kalau lecturer tu dia memang tahulah, memang author ni memang antara buku dia memang yang buku yang you refer ni top untuk subjek ni lah, maknanya worldwide. Okey. Sebab dia banyak lagi author kan. Gitu. Ini antara jenis bawah MBS. Jadi you boleh bezakan MBS tu apa. Dan dia ada soalan structured, remember? Structure ada dah cover. Dah ada depan cakap penting, tengah sikit ada belakang yang penting. Kalau belakang you tahulah, belakang credit crisis. Dan you kena tahu dia punya credit crisis ni macam mana dia berlaku tu. Secara kasar. You ada sebab tu bagus kalau you boleh refer dekat textbook lah. Sebab very simple, senang nak faham. Okay, lepas tu dia startnya bila berlaku, bila ekonomi tu kan, tak ni interest rate naik. Dia macam benda ni dia melarat tau, dia macam virus lah kan. Lepas tu dia berlaku tahun ni. Tapi sebenarnya earlier lah ada ni. Orang dah, umurnya dah lah dia prime loan kan, prime mortgage. Dia tak boleh nak bayar payment dia. Lepas tu dia punya bila interest rate naik, walaupun dia ada kadar tu, bila interest rate naik, dia punya boundaries tu dia dah tak mampu nak bayar dengan kadar yang lebih tinggi. Sebab dia bila orang bagi you mudahkan liniankan dapat pinjaman, mesti ada benda yang you dapat disadvantage kan. Kalau tak apa, you belilah kereta tak payah bayar muka. Memang tak bayar muka, tapi dia akan drag tempoh 10 tahun, 12 tahun lama lepas tu tak apa, senang je dapat kereta tu je. Gitu, tapi kena be careful lah benda-benda macam ni kan. Dan mula-mula because dia nak galakkan orang berhutang dan beli rumah,
dia akan bagi mungkin 2 tahun pertama you tak bayar installment contohnya. Bank boleh buat mungkin setengah tu 3 bulan pertama. Adalah macam dia bagi promosi, dia bagi untuk galakkan you hutang dengan bank ni dan you beli rumah. Lepas tu you kena bayar lah. Higher mortgage pun mungkin 2 tahun bayar sikit je. RM100 je bulan-bulan. Contohnya. Contoh menyebabkan ramai yang foreclosure. Dah kena bankrupt apa kan. Dia istilah muflis, tak boleh bayar. Dan because of economics tu, menyebabkan ramai yang hilang kerja, tak boleh bayar kan. Dan macam mana benda ni impact pada agensi ni yang berkaitan dengan mortgage ni. Ni secara direct lah. Sebab ini government punya, yang US punya. Insiden ni dekat US tapi dia memang terkesan seluruh dunia sebenarnya. Dan banyak negara, a few countries bankrupt economically, secara ekonomi dia macam runtuh lah because of this subprime ni crisis. Dia punya kesan contagion tu. Tapi yang ni Fannie Mae ni dia bail out by government, US government, by dia punya treasury yang dengan jumlah yang sangat banyak. Dia ni dia dah orang dah tak boleh bayar kan. Rumah nak jual balik, nak resell the house, tak ada orang nak beli kan. Harga rendah. Tapi dia pun sendiri untuk dapatkan tu dia berhutang juga. Kan? Maksudnya dia nak bagi mortgage kat orang, dia pun dapatkan hutang daripada institusi, daripada investors tu. Dia contagion lah. Ni rescue package lah by government. Lepas tu yang backup tu, dia akan distribute pada bank-bank. Bank tu dia backup pada, kalau bank kecil, dia backup by insurance company. Kan as a guarantee sebab dia nak ambil, dia nak luluskan lebih banyak loan pada customer dia. Tapi bank dia kecil, dia banyak bank kan. So dia pinjam daripada another bank. So benda tu dia ni lah. Dan melibat stock market apa. Dia punya systemic punya risk. Systemic ni kesan memang besar lah. Macam kalau systemic risk dari segi memang menyeluruh. Semua kesan. Boleh Google lah. Dia terangkan kat sini, baca secara ni kan. Mungkin siapa ni lepas tu. Ni this is important as well. Bukan who to blame, maknanya lesson learn. Lesson learn. Siapa ni? Who is to blame? Ni. Dia tak ada kawalan. Bila kita hidup ni, kita kena bersederhana. Benda yang bagus semua, tapi kalau overdo. Kalau exercise is good. Tapi kalau over exercise, you paksa diri you, dia boleh jadi kematian juga kan. Banyak kes kita dengar. Dan dia benda ni jangan overdo lah. Macam dan dia agresif dan dia tak ada dari segi governance lah. Governance. Ini memang sebab kita nak ni agresif, dia nak macam tu sebab ni ni. So you punya pada potential homeowners tu yang sebenarnya tak layak pun untuk diberi pinjaman. Tapi you bayar. Tu asas dia, subprime tu. Sebab tu dia panggil subprime crisis juga. Yang istilah yang penting dia panggil subprime crisis. Sebagai subprime crisis sebab asalnya subprime loan tu. Ataupun mortgage. Sebab mortgage tu dia daripada industri hartanah. Sektor perumahan. Sektor bukan perumahan saja, dia macam balde, bangunan ni lah, perumahan hartanah lah. Real estate. Sebab nama yang popular subprime crisis atau mortgage crisis. Dan dipanggil nama yang umum ni crisis lah, tapi biasanya orang subprime ni. Financial dan package yang buat package MBS ni. MBS pun dia ada banyak jenis, namakan dia. So this is those yang mungkinlah you boleh elaborate, tapi detail dia ada dekat textbook. Lepas tu dari segi reporting dia, sebab dia punya ni bukan loan atas loan dia, kita tak boleh nak trace dia punya tu because of maknanya reliable dia based on the credit rating agency tu. Jadi agensi tu kalau dia tahu dia tu dia akan linear sangat, macam grading lah. Ada lecture dia tengok kriteria, kalau you ni betul mengajar betul, kalau soalan dia tak bagi, ada macam saya ni kira linear lah kan. Tapi maksudnya, tapi hopefully
Even though begitu, saya harap lah you dapat A ke apa, dia akan reflect you punya karakter nanti. Maknanya bila you pergi interview, orang tengok CGPA you, CGPA 3.89, tiba pergi interview ni tak tahu buat accounting. Macam mana boleh dapat 3.89 ni tak tahu pasal accounting kan. Jadi macam something wrong somewhere lah. Ke lecturer dia macam bagi je grade kan, macam tu. Dan banyak isu ni berlaku dekat private college sebenarnya. GPA tu tinggi. Tapi kan, hari saya dapat student PhD, dia master dekat ni, saya memang saya dia banyak tak tahu buat, macam dia dah buat PhD, maksudnya kalau dia buat master okey lagi sebab dia baru master kan. Dia buat kat mana? Rupanya dia buat master dekat college swasta. Dia pergi buat dekat UPM. UPM tu kebetulan kawan saya dekat UPM. Kawan kata, you, lepas tu dia kata, you punya ni ke dia dekat Uniza dulu. Kata, lepas tu tu tak sangkut juga sebab dia macam, lepas tu degree pun dekat private kan. Jadi bukan saya kata private tak bagus, ada banyak yang berabuk macam Universiti Teknologi Penerbangan, banyak yang bagus. Tak semualah, macam ada yang student lah, it depends on student. Jadi bila you grad Uniza nanti, kalau orang tengok CGPA dah cantik dah cum dah, memang nak ambil, tapi bila tengok tanya ni macam dari segi tu macam tak reflect. Grade bagus tapi dia tak reflect bila you bercakap gitulah kan. Kadang-kadang kita tak ingat, tapi maksudnya bila orang nak tu kena prepare lah. Okay, ni banyak lah. Jadi harapnya saya dah ulang balik, you kena study juga this one. Masih study. Yang ini dia punya program lah. Ni dekat US. Jadi dekat US, tapi you boleh baca dan dia cover. Asas ni macam tu lah, governance. Tak jujur lah yang ni. Banyaklah harta pun digubal. Dia punya bailout yang sangat besar. 700 bilion. Saya tahu 700 bilion tu banyak mana. Tak boleh nak bayangkan. Agaknya dia isi kat daerah Gombadak Uniza tu tak muat kot. Kalau isi kawasan kampus Gombadak kan. Tak muat rasanya 700 bilion. Device dia punya akta semualah. Dah habis dah. Okay, soalan. Okay, dah 3.40. Saya rasa kita stop sinilah. Harap semua dah isi dekat attendance. Saya akan delete sekejap lagi attendance. Ashraf ada soalan? Tak ada, Doktor. Okey, Doktor. Ni minggu ke-13 kan? Boleh siap kan hari Sabtu? Ataupun nak saya extend sikit? InsyaAllah Doktor boleh siap. Sebab saya ni nampak macam semua dah tengah gerak semua. Siap je, sebab nanti banyak lagi subjek lain you nak fokus. Sebab saya tak adalah you buat, dan bila you get my approval, dan satu lagi nasihat saya, jangan buat benda yang menyusahkan diri sendiri. Lepas tu yang penting, saya terlupa itu, letakkan references dekat you punya slide. Kalau boleh, kalau you ambil daripada sumber tu, you jangan copy paste ayat dia, you buat paraphrasing. Kalau saya angin tak, saya rasa macam ayat dia macam berbelit kan, saya akan runkan ni. Saya ada software, biasanya saya pakai untuk student master PhD kan, untuk mengelak tu. Kalau boleh you buat, sebab saya nak point for key points je. Saya bukan nak elaboration sebab slide kan, bukan assignment report. Jadi kalau boleh janganlah, maknanya biar dia ada flow of idea, susun atur tu kan. Dan buat benda yang tak payah benda yang menyusahkan lah, buat simple. Tapi okey lah tajuk, dan tajuk tu kau boleh fokus lah. Jangan macam kalau you buat tiba-tiba you nak kalau fokus dia akan tu. Sebab tu bila tu saya minta juga list of content, sebab bila kita buat content, dia reflected title tu akan dia di reflectkan oleh content kita dah tu. Nanti saya content tu nanti saya tengok bila you submit lah. At least secara kasarnya okey. Jangan terlalu macam benda yang cari topik yang macam susah-susah kan. Tak apa, cari yang macam reading you punya tu lah. Maklumat banyak. Tapi janganlah cari maklumat yang meragukan kan. Sebab saya pun boleh Google juga. Kalau saya ada, nanti saya akan Google.
Okey. Saya rasa ramai tak sempat baca, tengok video atau apa. Mungkin tadi tu, kalau apa you boleh tengok nanti yang saya ada hutang 2 lagi recording. Yang stock market ataupun equity tu ada MCQ dia tak banyak, ada dalam 9 ke 10 gitu. Saya bagi number ke you tu secara kasar je. Saya pun tak, masa prepare soalan tu tak adalah bilang betul-betul kan. Tapi secara kasar macam saya plan lah ini berapa. Macam ada terbuat banyak, saya pun malas nak tu balik kan. Cuma yang equity tu atau stock market tu saya tak banyak soalan MCQ pun. Jadi untuk lecture nanti saya pergi cepat lah. Yang forex tu dia ada MCQ dalam berapa belas, less than 15, above 10. Tapi dia keluar juga dekat dekat structure. Question 2. 25 markah lah. Maknanya markah you 100, 50 dekat MCQ, 25. Okay, tu je lah Ada apa-apa lagi? Boleh type dekat chat atau boleh tanya dekat voice. Tak ada dah kan? Minggu depan last lah. Kalau apa-apa kita tu harap semua okey lah. Asha nanti tag saya bagi tahu kat group bila tarikh exam ni. Saya takut paper ni first paper je. Lepas 3 hari study week tu terus exam. InsyaAllah Doktor. You ada berapa paper semua? Sem 6? 5 paper semua. Biasanya Sem 6 ni accounting dia awal-awal banyak berdasarkan semester-semester lepas lah. Exam awal ke apa? biasanya awal Doktor biasanya. Awal tak apa, saya suka je awal. Saya lah, tapi student lah kena get ready lah. You settlekan assignment untuk subjek saya dan subjek lain cepat. Jadi you boleh fokus tak serabut dengan assignment kan. Bila you hanya fokus untuk final, you boleh control diri you sendiri. Bila melibatkan orang ni jadi masa kita drag kan. Masa cepat sangat berlalu kan. Betul tak? Doktor rasa cepat sangat berlalu. Lepas tu satu lagi saya minta hari ni sebenarnya cuti. Saya baru tahu tadi. Malam tadi. Tapi kalau jadi harap sangat student jangan komplain lah Dr. Zu buat kelas waktu cuti ke apa kan. Nanti kenalah pula. Tak adalah kena, maksudnya nanti ada dekan message ke apa ke kan. Walaupun baik, walaupun dekan pun kawan-kawan, tapi kita tak sedar lah kan. Cuma kalau apa-apa ni hari cuti sebab kelas lain ada tak pagi tadi? Hari ni kelas Doktor je. Kalau ikut jadual biasa pun pagi tak ada kelas Ada kelas business ethics. Oh, tapi pensyarah tu tak buat kelas Dia Dah siap dah? awal cancel sebab cuti. Tapi you jangan komplain lah nanti tu saya siap tanya dekat ni dosa tak buat kelas malam tadi dah lewat dah. Dosa tak buat kelas hari ni. Tapi tak apalah insyaAllah ni lah. Yang penting habis tu. Aku duduk rumah bosan sangat dah, tak ada buat apa. Tapi sekarang bila ni dia online ni dia macam hari cuti pun ada macam pening kan asyik menghadap skrin. Skrin handphone, skrin laptop. Macam hidup jadi huru-hara. Pemikiran tu huru-hara. Dia kena cari kedamaian apa. Kena keluar round-round nak round-round tak boleh dah. Aduh. Ada je kelas pagi tadi. Ada Oh, Alhamdulillah lah. Terima kasih pensyarah pagi tadi. Ada geng. Okay. InsyaAllah tadi ada 4 topik saja. Bond, mortgage, equity. Equity tu sikit je. Dia MCQ insyaAllah okay. Jadi dan forex lah. Forex dia banyak macam mortgage. Jadi topik yang berat mortgage dengan forex lah. Bond pun banyak tapi dia banyak MCQ. Jelas kan? Lepas ni saya tak ulang dah. Saya fokus pada next week saya akan record mortgage. Saya bagi sebelum hari Isnin lah. Sebelum kelas hari Isnin petang.
Boleh kan? Sementara tu bacalah dulu. Okay, setakat tu saja. Harap semua okey. Ada soalan tu lah. Saya end the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor.